dengan tetamu istimewa kita pada hari ini. Sila. Assalamualaikum, Baby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baby okey kalau kita guna bahasa Terengganu? Biasa, tak apa. Biasa dah. Dua tu je ke boleh? Baby okey ke? Daripada mana Baby pagi tadi? Pagi tadi pergi UDM Sri Banting Sri Bandi. Sri Bandi. Kena duduk lama lagi ni. UDN Sri Bandi Fit Deposit UMNO. Ya, insyaAllah lepas ni tak jadi fit deposit lagi dah. InsyaAllah. InsyaAllah. Saya sudah selesaikan masalah tu. Alhamdulillah, insyaAllah. Jadi insyaAllah bersama kita pada hari ini, Broding, di dalam talk show kita pada hari ini, kita bawakan tetamu istimewa yang akan menemani kita pada slot pagi ini insyaAllah. Jadi silakan Cik Ding. Sebenarnya kita bersiaran langsung di Ya. Kemaman Sejahtera dan kita bersiaran ini berepisod Oh. Muhammad Datuk Seri. Dan rancangan talk show bersama saya Brodin Dan juga saya Sisya. Dan alhamdulillah hari ini kita cukup teruja bersama di studio kita Yang Muhammad Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno. Makno. Pengarah Pilihan Raya PAS Malaysia yang juga merupakan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah, kesayangan rakyat negeri Kedah Dan seluruh juga Malaysia. seluruh Malaysia. Ya, cumanya YB Sanusi ingat tak masa muktamar lepas ada dua orang yang jumpa YB Sanusi daripada Kemamang tu? Ingat tak tu? Oh, tapi ramai orang ke Mamang itu. Tolonglah kata ingat. Dia minta ucapan. Kenapa lah orang ke Mamang ramai main muktamar ni? Nak minta sign buku kan. Okey, baik. InsyaAllah. Silap itu dia tak pakai maskot. Kalau dia pakai maskot mesti ingat. Jadi alhamdulillah hari tu kalau ikutkan kami ada berjumpa lah dengan YB Sanusi, saya dan juga Ketua Amirah masa tu minta sign dan ucapan untuk minta YB Sanusi mari. Jadi alhamdulillah hari ini diberi keizinan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bersama-sama di Kemaman Darul Iman ini insya-Allah. Dan topik kita santai-santai je Wabi. Ya. Pilihan Raya Kecil P040 Kemaman. Okey. Dan persoalan pertama yang kita nak ajukan kepada Yang Berhormat Datuk Seri. Apa kata Yang Berhormat Datuk Seri berkaitan PRK P040 Kemaman? Pelihara yang tidak diperlukan. Kerana Padat, simple. Pelihara yang tidak diperlukan kerana saya tahu dalam PRU ke-15 PAS menang 27,000 undi. Ya. Dalam PRN, dalam 4 DUN yang ditandingkan di dalam Parlimen Kemaman untuk DUN lah. Kalau dijumlahkan undi yang diterima oleh calon-calon, PAS lead 28,000 undi. Masya-Allah. Jadi makin meningkat undi kepada PAS. Jadi saya kata pelihara yang tidak diperlukan. Ya. Tapi oleh kerana Mak Said ni getai sangat pergi buat petition. Dia pun nak test market dia. Market yang makin kalau orang Kedah makin melorot. Makin melorot. Turun ke bawah. Jadi mungkinlah kerana dalam tradisi UMNO ni adalah pilihan raya adalah medan untuk mencari habuan. Ya. Jadi habuan kepada cawangan, habuan kepada pimpinan di peringkat bawahan, habuan untuk pimpinan datang mencurahkan kewangan. Jadi mereka gunakan strategi inilah untuk menarik peruntukan daripada berbagai sudut lah. Betul. Dan saya tertarik apa yang diperkatakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri tadi. Sebab kita melihat dalam sehari dua ni sebenarnya Datuk Seri, Yang Berhormat Datuk Seri, kepimpinan utama parti UMNO khususnya sudah berada di sini dan mengadakan program-program bersama dengan beberapa institusi tinggi pendidikan. Ya. Mereka tidaklah berkempen tapi menyantuni. Kempen lah tu. Kempen lah. Menyantuni pelajar-pelajar di institusi tinggi, pengajian tinggi ini. Dan kita melihat juga bagaimana pada pandangan Yang Berhormat Datuk Seri, kepentingan pilihan raya kecil Parlimen Kemaman ini khususnya memberi satu gambaran jelas kepada rakyat Malaysia khususnya, bukan hanya di Kemaman. Pada pandangan Datuk Seri lah, bagaimana keputusan pilihan raya kecil ini yang akan turut memberi kesan kepada kerajaan madani itu sendiri. Ya, saya cakap di beberapa tempat yang menghadapi pilihan raya kecil. Dalam keadaan negara menghadapi begitu banyak masalah. Masalah-masalah asas. Bukan masalah sampingan, masalah asas, makanan, taraf hidup, kos untuk kos hidup lah, kos hidup. Itu perkara-perkara asas sedang mencengkam rakyat terbanyak.
Dan ini adalah satu isyarat yang diberi ruang dalam PRK ini untuk rakyat hantar mesej kepada Kerajaan Persekutuan untuk segera bertindak menyelesaikan masalah-masalah ini. Dan walaupun dia tidak akan mengubah kedudukan kerusi di Parlimen sehingga mengubah Kerajaan Persekutuan, tapi ini adalah isyarat yang perlu untuk dihantar kepada Kerajaan Persekutuan bahawa rakyat tidak berpuas hati dengan prestasi mereka selama dah setahun dah. Dah bulan 11 tahun lepas. Ni dah bulan 11 tahun 2023, dah setahun dah. Setahun dah tanpa sebarang perkembangan. Malah makin menyusut. Sedang beranjak ke belakang dah. Dia punya graf tu bukannya ke depan tapi ke belakang. Jadi ini syarat perlu untuk rakyat Kemaman hantar mesej segera kepada Kerajaan Persekutuan. Kita akan tak maulah kami nak kerjaan lain pula. Baik, maybe kita ada satu soalan hot lah ni. Ni soalan sensasi ni sikit. Daripada audiens kita yang menonton lah, antaranya yang saya boleh pick satu soalan ni. Ni mungkin out of the topic lah sikit, berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini, berkenaan orang melihat hari ini fenomena Sanusi ini menjadi viral bukan hanya di Kedah tapi di seluruh Malaysia. Jadi mungkinlah YB boleh kongsikanlah antara amalan yang YB buat sehingga menjadi fenomena Sanusi seperti hari ini. Silakan YB. Saya tak ada amalan apa. Cuma saya menjadi diri sendiri. Saya bercakap benda yang orang tak berani cakap. Orang segan ataupun orang takut. Jadi saya punya prinsip yang saya rasa semua orang patut mengamalkannya ialah jadilah berani, takut buat apa kan. Kerana hanya pemberani yang akan membawa dunia ni ke depan. Penakut akan menyebabkan dunia ni terhenti. Yang lebih parah lagi ialah pembacul yang menjual diri. Itu akan mengundurkan dunia ke belakang. Penakut akan menyebabkan dunia terhenti. Hanya pemberani akan memimpin dunia ke depan. Jadi kena ada sikap berani itulah. Kita cakap benda yang benar, apa nak ditakutkan? Berani kerana benar. Peganglah prinsip itu. Tak ada apa-apa akan terjadi. Cuma akan nak menanggung sikit risiko untuk menghadapi apa-apa lah tindakan yang akan datang tu, kena bersedia. Saya rasa pergilah dunia mana pun kita hidup, kalau kita benar tak perlu takut apa-apa. Dan kita melihat sebenarnya apa yang diutarakan oleh Yang Mohd Datuk Seri ini sebenarnya dia mencakupi dekat isu-isu yang dekat dengan rakyat dan juga masyarakat. Sebab itu ia boleh diterima secara direct bersama masyarakat. Ia tersentuh. Masyarakat kita cukup tersentuh dengan apa yang diutarakan dan cadangan-cadangan yang dikemukakan. Dan kita khususnya di Terengganu juga majoritinya Melayu, padat Melayu seperti mana di Kedah. Jadi masyarakat kita juga faham dan juga cukup dekat dengan apa yang disentuh, yang diutarakan oleh Yang Mohd Datuk Seri. Dan kiranya kini ditampuk selaku Ketua Kerajaan di negeri Kedah Darul Aman khususnya. Untuk tahun-tahun terakhir ini khususnya, apa hasrat terbesar Yang Mohd Datuk Seri untuk membawa Kedah semakin maju dan juga terus bersama dengan masyarakat di negeri Kedah ini sendiri? Sebelum saya jawab soalan tu, saya punya cita-cita ialah memimpin masyarakat Melayu Islam menjadi teras politik negara. Hanya orang-orang yang berjiwa besar lah mampu meletakkan matlamat negara tu di depan. Orang Melayu, orang Islam patut menjadi teras politik negara ini. Kemudian kalau letak matlamat yang besar tu di depan, kita akan berusaha untuk capai apa proses untuk mencapai matlamat tu, apa yang sedang saya buat lah. Pertama sekali saya rasa bercakap bahasa mudah faham lah. Mudah faham. Bahasa yang orang mudah faham. Kita guna istilah-istilah besar tu, kerama lah apa, orang tak erti apa. Jadi satu proses orang nak faham tujuan percakapan tu. Satu lagi nak cari makna perkataan tu. Lagi duk cari dalam proses tu habis masa. Tak ada nak buat apa. Baru duk memahami istilah-istilah. Jadi saya rasa oleh orang yang menjadi apa nama?
terbarut dengan saya tu pasal saya guna istilah yang mudah-mudah. Ya. Bahasa yang mudah lah. Yang mudah orang faham. Cakap terus terang. Kan? Orang faham tu lah, tu orang boleh ikut. Ya. Ya. Kalau jadi pemimpin, cakap bahasa orang tak faham, susah orang nak ikut. Ya. Betul. Jadi matlamat kita jadi pemimpin tu gagal. Ya. Tapi mesti kita sampai. Okey, baik. Mungkin kita pun dah kesutukan masa. Saya betul. melihat jadual YB yang agak padat lah pada hari ini yang kita susun. Ya. Memang tak boleh rehat YB kalau main ke Mamang. Daripada pagi sampai malam kami susun jadual untuk YB. Jadi insyaAllah soalan yang terakhir lah, yang saya kira dalam 1-2 minit lagi Ya. berbaki ni. Harapan dan ucapan daripada Yang Amat Berhormat. Kira kita yang kontrol, ikut suka nak lajak kau apa. Oh, okey. Pihak penganjur tolong note ya. Kami kalau ikut kami nak lama lagi. Yang Mak Muhammad tapi yelah sibuk duk angkat. Kita platform, ikut suka kita nak ambil kau apa. InsyaAllah hampa ni pun. Bagi orang main jojo, lepas tu cakap 2 minit. Jadi boleh ke? Ini Okey. cara saya cakap Betul, tau. Ya, betul, betul. betul. Kita yang menguasai medan tu. Apa kita nak takut? Cakap Okey. lah. Okey, kalau macam tu kami ada lagi soalan untuk Cakap. Okey, sila Cik Din tanya dulu. Bro Din tanya dulu. Saya nak tanya soalan lain lagi. Saya nak tanya lah, pada sebab Yang Muhammad Datuk Seri bagi Penganjur dah jeling lah, Bro Din. memang kami Penganjur dah jeling. Lah penganjur lantak kat mereka. Okey, bagus. Jangan takut kat mereka. Kami bersama pengarah pilihan raya pusat, okey? Okey, baik. Yang Muhammad Datuk Seri lah. Pada pandangan Yang Muhammad Datuk Seri sendiri berkaitan dengan kerajaan pusat ketika inilah kita kira. Menteri-menterinya yang semua pun tak perform. Ya. Dan juga kalau kita nak bagi grade lah kepada mereka ni. Grade apa yang Muhammad Datuk Seri akan berikan kepada kerajaan? Tak ada grade. Tak ada grade. Tak ada grade. Kalau telur ada grade A, B, C, ini C pun dah. Tak. Tak menyamai telur. Allah Akbar. Itulah. Dan kita melihat ada juga unsur-unsur apa yang diperkatakan oleh menteri ataupun juga kabinet-kabinet ataupun yang berkaitan dengan kerajaan semasa pada hari ini cuba mengheret parti lawan dan juga rakyat sama dengan kemeluk yang mereka tak boleh nak selesaikan. Pada pandangan Datuk Seri. Dia orang yang gagal memang macam tu. Dia nak lari pada isu sebenar. Dia bawa pergi mahkamah, dia bercakap benda-benda yang di luar konteks sebenar. Oleh kerana dia pun tak mampu nak laksanakan tanggungjawab. Maka dibuatlah isu-isu yang boleh mengheret rakyat kepada perkara lain. Banyaklah contoh-contoh kalau saya nak bagi kan. Ya, betul. Contoh yang terbaru di Kedah ni, dia orang buat isu Langkawi tak ada orang. Ya, betul. Langkawi ni manfaat terbesar daripada sektor pelancongan Langkawi adalah kerajaan persekutuan. Pendapatan kepada pelancongan pergi kepada persekutuan. Negeri ini rakyat boleh tumpang sediakan kemudahan-kemudahan saja, tapi cukai-cukai daripada pelaburan, perniagaan berkaitan dengan pelancongan pergi kepada persekutuan, Kedah tak dapat apa pun. Tapi oleh kerana mereka tak mampu untuk mempromosikan pelancongan. Saya dah cakap lama, kena benarkan kemasukan pelancong international daripada Qatar Airways, daripada syarikat-syarikat penerbangan yang bawa daripada beratus-ratus destinasi daripada luar negara masuk ke Langkawi atau di mana saja di Malaysia ni, kena disegerakan. Tapi perkara itu tak dapat dibuat, promosi tak dibuat. Mereka mengharap kepada pelancong domestik. Ialah pelancong domestik daripada zaman sebelum Covid pun 40% saja masuk Langkawi domestik, 60% pelancong international. Oleh kerana international tu tak dibawa. International ni dia ada lembaga penggalakan pelaburan, pelancongan, tourism Malaysia. Di seluruh dunia ada tourism Malaysia. Saya tak tahu mereka buat apa. Menteri tu duk main isu kata orang tak main Langkawi pasal bukan Islam tak boleh pakai seluar pendek di Langkawi. Saya rasa ni pun wayang putu semua. Itulah saya kata tak kompeten. Menteri-menteri yang kita ada ni tak ada grade lah nak bagi kat mereka. Kalau kita tak ada keupayaan. Saya nak beri pujian kepada Datuk Seri Nancy Shukri yang menjadi Menteri Pelancongan sebelum pada ini. Beliau ada banyak program. Walaupun pada ketika itu baru nak pulih pada Covid. Kita pun cakap banyak benda. Tapi dia ada kesungguhan. Dia pergi Langkawi banyak kali. Ini menteri ni saya tak tahu bila dia pergi Langkawi tiba-tiba dia cakap pergi Langkawi tak boleh pakai seluar pendek. Saya kata pelik tadi. Jadi itu ketidakupayaan yang ditutup dengan mencipta isu-isu lain. Saya rasa ni kerajaan ni tak akan pergi ke mana-mana.
Tarani Jessica. Betul. Okey, jadi tak apa. Terima kasih Yang Amat Berhormat atas penjelasan isu-isu semasa yang saya kira menjadi tarikan utamalah kepada rakyat yang khususnya di Kemaman yang akan menghadapi pilihan raya tak lama lagi. Jadi last point lah daripada Yang Amat Berhormat untuk kepada semua pengundi luar dan juga pengundi Kemamang untuk membuat pilihan, sebab ada yang dah rasa muak, dah rasa bosan untuk keluar mengundi. Sila Yang Amat Berhormat. Dalam setahun ni 3 kali pilihan Ya, raya. betul. 3 kali. Kami pun tak sempat bercuti. Kita tak ada pilihan kerana kita menghadapi satu situasi yang macam ini. Pengundi luar kena balik mengundi. Pengundi Kemamang kena keluar mengundi. Yang saya sebutkan tadi dia sebagai satu mesej, syarat yang kita nak hantar kepada kerajaan persekutuan, kepada parti-parti politik lah. Pilihan telah dibuat oleh rakyat di Terengganu ni, baiklah dalam PRU 15, PRN, kemudian tu nak kena buat satu pilihan lagi dalam PRK, walaupun tanpa sebab kan, pilihan raya tidak diperlukan. Tapi sebagai satu kewajipan kepada rakyat, bila ada pilihan raya kena mengundi lah. Mengundi tu wajib, bukan nak keluar tak apa, tak keluar mana. Bagi saya lah, sebagai warga yang bertanggungjawab, yang mengendalikan dunia pada masa ini, yang kita nak bawa dunia ni untuk anak cucu kita pada masa depan, keputusan mesti dibuat pada masa ini. Apa yang akan berlaku pada masa depan bergantung apa yang kita buat pada masa ini. Kalau pada masa ini kita tak mau keluar mengundi, tak mau terbabit, tak mau lah susah payah, maka masa depan itulah lebih buruk daripada kita berbuat sesuatu pada waktu ini untuk kita jamin pada masa depan yang lebih baik untuk anak cucu kita. Para pengundi di Kemaman, sila keluar mengundi beramai-ramai, undilah calon daripada Parti Islam Se-Malaysia PAS. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi insyaAllah saya yakin kepada semua penonton-penonton yang nak lagi dengar pengisian daripada Yang Amat Berhormat, jumpa malam ni di Padang Astaka. InsyaAllah kita bagi seluas-luasnya peluang kepada Yang Amat Berhormat, sampai pagi pun kami sediakan. InsyaAllah. Okey, jadi insyaAllah last word lah Din. Dan sekiranya Yang Muhammad Datuk Seri berkelapangan lagi selepas ini untuk hadir lagi ke Kemaman, dan jangan lupa studio kita untuk kita berbincang langsung sekali lagi sebenarnya untuk kita bawakan suara dari studio ini keluar, insya-Allah. Dan seperti mana yang dikatakan, inilah pilihan raya kecil P040 Kemaman. Dan kita ucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor atas kesudian bersama di studio Kemaman Sejahtera dalam rancangan apa ni, Ya? Talk show bersama dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar